Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga murid-murid berada dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Pada hari ini, kamu akan bersama-sama dengan Cikgu Hafiz di channel Cikgu Hafiz. Kita akan belajar mata pelajaran sejarah. Diharap semua murid-murid bersemangat pada hari ini untuk belajar sejarah. Jom kita belajar. Baiklah murid-murid sekalian, kita akan sambung mata pelajaran sejarah tahun 5, Unit 2, Agama Islam di Malaysia. Pada minggu lepas, kita telah belajar Unit 2, Agama Islam di Malaysia di bahagian 1. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung di bahagian 2. Murid-murid yang cikgu kasih sekalian, pada hari ini kita akan belajar yang pertama, menerangkan kedudukan agama Islam dalam pentadbiran di negeri-negeri Melayu hingga merdeka. Menjelaskan kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan. Dan yang terakhir sekali, menghuraikan peranan agama Islam untuk membentuk perpaduan. Baiklah murid-murid, pada hari ini seperti biasa, cikgu akan menggunakan buku teks mata pelajaran sejarah muka surat 22, 23, 24, 25 dan 26. Diharap murid-murid bersedia di halaman buku teks tersebut. Agama Islam dalam pentadbiran. Pada abad ke-15, agama Islam memainkan peranan penting dalam pentadbiran negeri. Hukum Kanun Melaka menjadi rujukan dalam pentadbiran semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka dan dijadikan rujukan semasa penggubalan undang-undang di negeri-negeri Melayu. Yang lain seperti Hukum Kanun Pahang dan Undang-Undang 99 Perak. Jadi murid-murid kita lihat ada di bawah tu tertera Undang-Undang 99 Perak dan Hukum Kanun Pahang, di mana kedua-duanya menjadikan Hukum Kanun Melaka sebagai rujukan. Undang-undang digubal untuk mengawal kehidupan manusia warga negara yang mematuhi undang-undang dalam menjamin keharmonian negara. Jadi, cikgu harap kamu faham apa yang cikgu nyatakan sebentar tadi mengenai Undang-Undang 99 Perak dan Hukum Kanun Pahang yang menjadikan Hukum Kanun Melaka sebagai rujukan. Baiklah murid-murid sekalian, seterusnya kita lihat agama Islam dalam pentadbiran semasa zaman penjajahan. Di sini kita akan lihat dengan lebih lanjut di zaman penjajahan British dan di zaman pendudukan Jepun. Semasa zaman penjajahan Portugis dan Belanda di Melaka, undang-undang Islam boleh diamalkan. Namun begitu, semasa penjajahan British dan pendudukan Jepun, pelaksanaan undang-undang Islam dihadkan di negeri-negeri Melayu. Kita lihat yang pertama di zaman penjajahan British.
Sultan menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing. Undang-undang Islam hanya digunakan dalam hal berkaitan dengan kekeluargaan, harta pusaka dan zakat. Seterusnya, di zaman penjajahan Jepun, Sultan menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing. Jepun mewujudkan Majlis Agama Islam yang bertanggungjawab terhadap undang-undang keluarga Islam. Jadi, cikgu harap kamu faham akan apa yang telah cikgu nyatakan sebentar tadi. Selepas pendudukan Jepun, British kembali menjajah tanah Melayu dan undang-undang Islam terus dilaksanakan. Walaupun kuasa asing datang silih berganti, namun apabila negara mencapai kemerdekaan, kedudukan agama Islam terus kukuh dan termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Alhamdulillah sampai sekarang agama Islam menjadi agama persekutuan. Agama Persekutuan Malaysia. Malaysia mempunyai identiti tersendiri dengan kewujudan pelbagai agama dan kepercayaan. Kepelbagaian ini menjadikan Malaysia kaya dengan adat, budaya dan warisan. Namun demikian, agama Islam ialah agama persekutuan yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan. Agama Islam merupakan agama persekutuan, manakala agama-agama lain boleh diamalkan. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menghormati agama dan kepercayaan semua kaum agar perpaduan negara kekal terpelihara. Islam dan perpaduan masyarakat. Baiklah kelas, pada hari ini cikgu minta kamu buka buku teks muka surat 25. Kita lihat nilai sejagat dalam agama membentuk perpaduan. Yang pertama, kita akan lihat toleransi. Kita akan lihat toleransi ya. Apakah perinciannya? Toleransi ialah bekerjasama dalam pelbagai urusan pekerjaan. Yang kedua, menghormati tempat ibadat. Dan yang ketiga, tiada paksaan dalam beragama. Ini adalah yang pertama ya. Yang kedua ialah kasih sayang. Kasih sayang, iaitu mengasihi dan mengasihani orang lain walaupun berbeza agama dan membantu mereka yang memerlukan. Membantu mereka yang memerlukan. Seterusnya ialah pendamaian. Pendamaian bermaksud bermesyuarat untuk mendapatkan keputusan ramai. Seterusnya, tidak menjadi pencetus pergaduhan. Dan yang terakhir sekali ialah kesederhanaan. Bermaksud bersederhana dan dari pelbagai aspek kehidupan seperti berbelanja, bercakap dan berpakaian. Jadi ini ialah nilai sejagat dalam agama membentuk perpaduan. Baiklah murid-murid sekalian, seterusnya kita rujuk buku teks muka surat 26. Buku teks muka surat 26 iaitu mengenai nilai kemanusiaan menjamin
kesejahteraan. Nilai kemanusiaan menjamin kesejahteraan. Baik, yang pertama ialah hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan iaitu mengamalkan ajaran dan meninggalkan larangan yang dituntut agama. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia. Berbaik sangka dan saling menghormati sesama manusia. Dan yang terakhir sekali ialah hubungan manusia dengan alam sekitar. Memelihara, memulihara dan mengindahkan alam sekitar. Jadi, cikgu harap kamu faham penerangan cikgu mengenai nilai kemanusiaan menjamin kesejahteraan. Nilai sejagat dan nilai kemanusiaan dalam agama penting untuk mewujudkan keharmonian. Nilai-nilai yang baik ini perlu diamalkan untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu. Murid-murid yang dikasihi sekalian, cikgu harap kamu telah faham dengan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di kelas yang seterusnya. Cikgu mengucapkan sekian. Terima kasih. Jumpa lagi. Selamat belajar.